Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tak dengar? Bismillah. Jelas tak suara? Allah Rabbi. Cuba respon sikit. Suara jelas tak? Bismillah, bismillah. Bismillah. Kita mula insya-Allah. Cuba respon sikit. Suara jelas. Dengar tak? Ha? Bismillah, kita mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada malam yang berbahagia ini kita menyambung kembali kuliah ataupun muzakarah kitab Matn Al-Izzi yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zanjani rahimahullahu ta'ala. Jadi pada dars yang lepas kita telah belajar makna bagi tasrif. Kemudian kita sebut fa'il itu terbahagi kepada sulasi dan juga rubai. Sulasi terbahagi kepada dua pula, mujarrad dan juga mazidun fih. Begitu juga rubai kembali terbahagi kepada mujarrad dan juga mazidun fih. Dan setiap daripada satu itu terbahagi pula kepada salimun dan juga ghairu salimin, dan telah kita terang apakah makna salim dan juga ghairu salim. Lepas tu kita sebut as-thulathil mujarrad terbahagi kepada 6. Dan ar-ruba'il mujarrad hanya ada satu, iaitu fa'lala, seperti dahraja, yudahriju, dahrajatan wa dihrajan. Hari ini kita masuk perbahasan baru. Wa amma thulathil mazidu fihi fahuwa ala thalathati aqsam. Kita masuk perbahasan thulathi al-mazid. As-thulathi al-mazid maknanya 3 huruf asal dan ditambah padanya huruf yang lain. Ditambah padanya huruf zaid. Boleh? Fahuwa ala salasati aqsam. Maka Syekh sebut as-sulasi mazid ini ada 3 jenis ataupun 3 bahagian. Sebab bahagian yang pertama ialah 3 tambah 1 huruf, jadi 4 huruf. Bahagian yang kedua ialah sulasi 3 huruf tambah 2 huruf, jadi 5 huruf. Bahagian yang ketiga ialah 3 huruf tambah 3 huruf, jadi 6 huruf. Boleh? Jadi sulasi mazid ada berapa? 3 bahagian. Pertama as-sulasi yang ditambah 1 huruf, maka jadi 4 huruf. As-sulasi yang ditambah 2 huruf, maka jadi 5 huruf. As-sulasi yang ditambah 3 huruf, maka jadi 6 huruf. Nah, setiap daripada satu itu pula dia ada beberapa kisim, beberapa bahagian yang lain. Okey. Kita baca al-awwalu
wa amma thulasiyul mazidu fahuwa ala thalathati aqsam. Al-awwal ma kana madihi ala arba'ati ahruf. Yang pertama ialah ma, iaitu fi'lun kana madihi ala arba'ati ahruf. Fi'il yang madinya terbina atas 4 huruf. Terbina atas 4 huruf. Kerana apa? Kerana 3 huruf asal ditambah 1 huruf jadi 4. Itu. Dan bagi kisim ini ada 3 bab. Bagi kisim ini ada 3 bab. Yang pertama disebut oleh Syekh mislu af'ala. Mislu af'ala. Mislu af'ala. Nahu akrama wa ikraman. Itu yang pertama. Jadi af'ala ini asalnya ialah fa'ala. Fa'ala. Cara nak buat jadi af'ala, kita tambah hamzah sahaja kat depan. Hamzah yang maftuhah, yang berbaris atas. Maka fa'ala jadilah af'ala. Okey. Nahu akrama ikraman. Contohnya ialah akrama. Asalnya ialah karuma. Ditambah hamzah yang berbaris atas kat depan, maka jadi akrama yukrimu ikraman. Akrama yukrimu ikraman. Boleh? Jadi akrama atas wazan af'ala. Yukrimu fa'il mudhari' atas wazan yuf'ilu. Ikraman atas wazan if'alan. Boleh? Bab ini dinamakan sebagai bab if'al. Babul if'ali. Babul if'ali. Mudah je bendanya. Dan untuk makna bagi af'ala tu kita dah bincang dalam Matnul Bina. Dan kita sebut beberapa makna lah. Jadi kita tak nak sebut 2 kali kat sini, takut jadi panjang. Jadi akrama maknanya memuliakan. Kalau karuma, pergi sebut juga. Karuma, mulia. Karuma Zaidun. Telah mulialah oleh Zaid. Tapi akrama, memuliakan. Akrama Zaidun amran. Telah memuliakan oleh Zaid akan amran. Jadi hamzah ni kita panggil hamzah ta'diyah. Asal fi'il tu fi'il lazim. Dia jadi muta'addi disebabkan kita tambah hamzah kat depan. Boleh? Itu yang pertama. Mudah je bab ni insya-Allah. Lepas tu dalam syarah itu Syekh sebut untuk kita buat latihan, kita boleh ambil apa-apa fi'il yang 3 huruf, lepas tu kita tambah 4 huruf. Boleh tak? Walaupun fi'il itu tidak didengari daripada Arab. Walaupun fi'il itu tidak didengari daripada Arab. Boleh. Jadi kita ambil fi'il yang 3 huruf. Apa-apa fi'il. Lepas tu kita tambah hamzah kat depan. Semata-mata untuk berlatih. Contoh daraba. Ad-daraba yudribu idraban. Tambah hamzah kat depan. Qatala. Aqtulu. Aqtala yuqtilu iqtalan. Tak, walaupun kalau tengok dalam Arab ataupun kalamin Arab, tidak ada pun aqtala. Tak ada. Walaupun begitu tidak ada masalah, sekadar untuk berlatih lah. Okey. Kemudian dalam hasyiah tu disebut sikit, kita baca. Huruf-huruf yang ditambah ini tidak akan lari daripada huruf sa'altumuniha. Huruf-huruf yang ditambah tidak akan lari daripada huruf sa'altumuniha. Maknanya sin, hamzah, lam alif, ta, mim, waw, nun, ya, ha. Dan juga alif. Ni, 10 huruf lah. Jadi, bila disebut penambahan huruf di depan ataupun di belakang, di tengah, dia tidak akan lari daripada 10 huruf ini. 10 huruf tu dihimpunkan dalam perkataan sa'altumuniha. Boleh? Tu. Kecualilah dalam bab al-ilhaq dan juga tad'if, maka ada kala ditambah lebih daripada 10 huruf tu. Boleh? Tu nantilah. Tapi al-ilhaq tu rasanya dah faham dah masa Matnul Bina. Tak tahulah, dah lupa balik dah. Okey. Terus baca mudah insya-Allah. Malam ni santai-santai aja. Yang kedua fa'ala. Bab yang kedua yang ditambah 1 huruf ialah bab af'ala ataupun kita panggil babut taf'il. Sebab kita namakan dia berdasarkan masdar dia. Tadi kita panggil babul if'al sebab masdar dia if'alun. Kat sini kita panggil babut taf'il sebab masdar dia
zaidun ataupun taf'ilan. Okey. Wa fa'ala nahu farraha farraha tafrihan. Fa'ala asalnya fa'ala. Cara nak buat jadi fa'ala macam mana? Ha? Dengar tak? Kalau tak dengar, dengar tak? Saya takut antum komen tapi tak masuk dalam komen saya ni. Kalau tak dengar ada baru masuk komen. Baru masuk komen. Okey. Boleh Okey. Kalau tiba-tiba tak dengar beritahu. Ataupun call je terus. Ustaz Amirul call Call saya kalau tak dengar. Okey. Jadi asalnya fa'ala tak. Lepas tu kita tambah ain satu lagi. Kita tambah ain satu lagi. Fa'ala. Ain tu kita tambah satu lagi. Lepas tu kita masukkan, idghamkan salah satu ain ke dalam ain yang lain. Boleh? Sama ada ain pertama dimasukkan kepada ain kedua ataupun sebaliknya. Tak. Maka bunyilah fa'ala. Asalnya fa'ala bila diletak dua ain, ditambah dua ain, tak. Lepas tu kita idghamkan, kita masukkan salah satu ain ke dalam ain yang lain, maka bunyilah fa'ala. Seperti mana farraha. Farraha asalnya fariha. Kita tambah ain fa'il iaitu ra kat sini. Fa'ala mewakili ra tu mewakili ain fa'il. Fa'ila ain fa'il mewakili ra fariha. Tambah satu lagi ra tu. Lepas tu kita idghamkan, maka bunyilah farraha. Farraha maknanya menggembirakan. Kalau fariha gembira. Fariha Zaidun telah gembira oleh Zaid. Kalau farraha telah menggembirakan oleh Zaid akan Amran sebagai contoh. Okey. Jadi farraha yufarrihu tafrihan. Al-babus salis, bab yang ketiga, wa fa'ala nahwu qatala muqatalatan wa qitalan. Okey, bab yang ketiga dipanggil babul mufa'alah. Okey, apa dia? Fa nahwu qatala wa fa'ala. Fa'ala. Cara nak buat mudah je. Asalnya fa'ala, lepas tu kita tambah alif di antara fa dan juga ain. Di antara fa fa'il dan juga ain fa'il. Tak. Fa fa'il, ain fa'il, letak alif kat tengah. Mana selepas fa tu letak alif. Maka bunyilah fa'ala. Tu contohnya nahwu qatala. Asalnya qatala. Lepas tu kita tambah alif di antara fa fa'il dengan juga ain fa'il. Antara qaf dengan ta, kita tak tambah alif jadi qatala. Yuqatilu muqatil. Isim yang kedua daripada sulasil mazid. Sulasil Allah Rabbi. Jelas tak? Masalah betul lah tone. Apa tu tone wow ni? Hello, jelas tak? Allahul musta'an. Kita baca lagi lah, insyaAllah. Allah. Okey. Mana tadi? Okey, wasani, dan yang kedua. Yang kedua maknanya yang kedua daripada sulasil mazid. Sulasil mazid ada 3 bahagian tadi kita sebut. Yang pertama, sulasil mazid yang ditambah 1 huruf. Daripada situ keluar 3 bab. Sekarang ni sulasil mazid yang ditambah 2 huruf. Yang ditambah 2 huruf. Wasani ma kana madhihi ala 5 ahrufin. Maka madhihi ala 5 ahrufin. Fa'il yang madhinya itu terbina atas 5 huruf. Itu pula terbahagi kepada 2. Imma awwaluhu ta mislu tafa'ala nahwu takassara takassuran
wa tafa'ala nahu taba'ada taba'udan. Wa imma awwaluhul hamzatu mislu in fa'ala nahu in qata'a in qita'an wafta'ala. Jadi yang kedua, bahagian yang kedua iaitu thulathil mazid yang ditambah 2 huruf. Maka jadilah 5 huruf. Sebab tu disebut ma kana madihi ala 5 ahruf. Fa'il yang madinya terbina di fi'il yang madinya terbina atas 5 huruf. Sebab 3 tambah 2 jadi 5 huruf lah. Dan kisim ini, bahagian ini terbahagi kepada 5 bab. Yang mana 5 bab itu dia ada 2 bahagian. Bahagian pertama ialah imma awwaluhu ta. Imma awwaluhu ta. Imma awwaluhu ta, sama ada depan dia itu ialah huruf ta. Mislu tafa'ala, contohnya tafa'ala. Tafa'ala. Contoh nak buat tafa'ala ni mudah je. Fa'ala, asalnya fa'ala. Tak. Lepas tu kita tambah ta di depan. Ta yang berbaris atas. Fa'ala, kita tambah ta kat depan. Maka bunyinya tafa'ala. Tak. Lepas tu kita ulang ain fa'il tu. Fa'ala, ain tu kita letak 2 kali. Lepas tu kita idghamkan salah satu ain kepada ain yang lain. Maka bunyilah tafa'ala. Nahu takassara. Contoh macam takassara. Asalnya kasara, kita tambah ta kat depan. Tak, lepas tu ain fa'il kita ulang 2 kali. Jadi kasara fa'ala. Ain fa'il berbenturan dengan sin. Sin tu kita tambah 2 kali. Tak, lepas tu kita idghamkan salah satu dengan yang lain. Maka bunyinya takassara. Boleh? Jadi takassara ya takassaru takassuran. Takassara ya takassaru takassuran. Itu kalau fa'il yang sahih. Tak, kalau fa'il tu fa'il yang apa? Yang naqis. Naqis ni fa'il tu belakang dia tu huruf illah. Tak. Maka ketika itu ulama sarah mengubah baris. Bunyi begini, tamanna. Belakangnya apa dia? Alif dalam bentuk ya. Tamanna. Ataupun belakangnya ya. Tamanna. Asalnya tamanna ya tamannayu tamannuyan. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Saya ulang. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tamanna ya tamannayu tamannuyan. Itu asal. Itu asal. Boleh? Tapi pada tamanna, disebabkan belakang tu ialah huruf illah. Bila masdarnya, mereka sebut tamanniyan. Mereka tidak sebut tamannuyan. Disebut tamanniyan. Boleh? Sebab apa disebut tamanniyan, tak sebut tamannuyan? Bagi meraihkan ya di belakang. Tamanniya. Yan. Akhir sekali huruf ya. Bila akhir sekali huruf ya, tak. Sebelum tu diubah jadi baris bawah bagi meraihkan ya. Boleh? Jadi kita faham, kalau sahih semua, tidak ada masalah, maka bunyinya begini. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Takassara ya takassaru takassuran. Takallama ya takallamu takalluman. Tapi kalau fa'il naqis, tak, di belakangnya itu huruf illah. Seperti mana tamanna, asalnya tamannaya. Jadi belakang tu ya, huruf illah. Maka bunyi masdarnya begini. Tamanna ya tamannayu. Tamanna, kalau nak buat semua baris lah. Tamanna ya tamannayu. Asalnya nuyan jadi niyan. Tak. Tapi tak sebutlah tamannayu. Dia akan jadi tamanna ya tamanna tamanniyan. Begitu. Kita tidak zahirkan huruf kat belakang tu. Okey, tak zahirkan baris di belakang pada tamanna ya tamanna kita tak sebut ya tamannayu lah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, wa tafa'ala. Cara nak buat tafa'ala mudah je. Tak, asalnya fa'ala. Kita tambah ta yang berbaris atas kat depan. Tak, maka bunyilah tafa'ala. Lepas tu kita tambah alif.
di antara fa fa'al dan juga ain fa'al. Fa'ala tambah alif. Di antara fa dengan ain fa'al. Maka bunyilah fa'ala. Tadi tambah dah ta kat depan. Maka bunyilah tafa'ala. Mudah je. Bab saraf ni. Boleh? Tu. Nahu taba'ada. Saling jauh menjauhkan. Saling jauh menjauhi. Taba'ada yataba'adu taba'udan. Taba'ada atau wazan tafa'ala. Yataba'adu atau wazan yatafa'alu. Taba'udan atau wazan tafa'ulan. Boleh? Jadi bab ini dipanggil sebagai babut tafa'ul. Dan perkara yang sama, contoh lain kita sebut tadaraba yatadarabu tadaruban. Okey. Tadi kita sebut pada tamanna, bila mana belakang tu ya, maka bunyinya tamanna yatamanna tamannuyan. Jadi tamanniyan. Betul lah, sini pun sama cerita dia. Contohnya tahama. Jadi tu naqis. Belakang fa'il tahama adalah huruf illah. Maka bunyinya ialah tahama yatahama tahamiyan. Asalnya tahamuyan. Tapi disebabkan belakangnya ialah huruf ya, diraikan, maka disebut tahamiyan. Mi. Di bawah. Miyan. Boleh tak? Tu dia. Boleh tak? Easy. Easy. Dia belajar sarah ni. Boleh. Okey. Bab ini apa? Babut tafa'ul. Selesai. Selesai apa ni? Selesai dua bab daripada kisim yang kedua. Yang mana dua bab ini dimulakan dengan tak. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Kedua, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Boleh tak? Okey, tiga lagi. Baki bab ini dimulakan dengan hamzah. Sebab tu Maulana Syekh sebut apa? Wa imma awwaluhul hamzah. Dan sama ada depannya ialah hamzah. Bila depannya hamzah keluar pula tiga bab. Wa imma awwaluhul hamzatu mislu in fa'ala. Nahu in qata'a in qita'an. Bab ini dipanggil sebagai babu al-infi'al. Babu al-infi'al. Nama bab berdasarkan masdar lah. Cara nak buat bab ni mudah. Very mudah. Very mudah. Asalnya fa'ala. Kita tambah alif ataupun kita tambah hamzah dan juga nun kat depan. In. Tambah hamzah dan juga nun kat depan, maka bunyi in. Jadi asalnya fa'ala tambah in kat depan, bunyilah in fa'ala. Wa khalas. Wa intahayna. Boleh. Jadi contoh macam qata'a. Kita tambah in. Jadi in qata'a. Boleh tak? Kalau qata'a memotong, qata'a Zaidun al-lahma, telah memotong oleh Zaid akan daging. Kalau in qata'a terpotong. In qata'a al-lahmu, terpotonglah daging. Dia fa'il apa nama? Lazim. Tu dia. Boleh? Jadi kena tengok jugalah bab apa tu ataupun apa nama? Allah. Syekh ni. Syekh ni nak mati kan. Jelas tak setakat ni? Cuba respon sikit. Saya takut tak faham je. Cuba respon sikit. Okey, selesai. Jadi in qata'a yang qatiu in qita'an in fa'ala yang fa'ilu in fi'alan. Bab kedua yang dimulakan dengan hamzah. Ifta'ala. Nak buat ifta'ala, nak bentuk ifta'ala juga mudah. Asalnya fa'ala, kita tambah hamzah kat depan, kita tambah huruf fa selepas hamzah. If. Jadi fa'ala tambah ifta'ala. Tak silap. Ifta'ala. Cara nak buatnya mudah. Asalnya fa'ala. Yang pertama, cara nak buat ialah kita tambah apa? Hamzah kat depan. Lepas tu antara fa fa'an dan juga ain fa'an, tengah tu kita letak huruf ta. Jadi fa'ala, tengah tu kita letak huruf ta. Jadi fata'ala. Kita tambah hamzah kat depan.
Tak, maka fa tu mati, bunyilah ifta'ala. Ifta'ala. Contohnya apa? Nahwu jama'a ijtama'a. Atau wazan ifta'ala. Yajtami'u atau wazan yafta'ilu. Ijtima'an atau wazan ifti'alan. Dan bab ini dinamakan sebagai bab al-ifti'al. Okey, bab yang terakhir iaitu bab yang ketiga yang dimulakan dengan hamzah. Dan dia juga ialah bab kelima bagi kisim yang kedua, iaitu 3 huruf ditambah 2 huruf. Jadilah 5 huruf. 3 huruf asal ditambah 2 huruf yang zaid. Ditambah 2 huruf yang zaid. Ditambah tu zaid dah. Okey. Waf'alla nahwu ihmarra ihmiraran. Waf'alla nahwu ihmarra ihmiraran. Jadi cara nak buat if'alla asalnya ialah fa'ala. Fa'ala. Cara nak buat ialah kita tambah hamzah kat depan. Kalau baca dalam syarah tu dia sebut sebiji. Cara nak buat. Jadi syarah Kailani tu. Dan syarah dia mudah je, bahasa pun mudah. Jadi fa'ala tambah hamzah kat depan. Tak, kemudian kita ulang lam 2 kali. Kalau kita nak ulang lam dulu, maka bunyi lagu ni fa'alala. Fa'alala. Lepas tu satu lam kita matikan. Bila dia mati, dia idgham kepada satu lam yang lain. Dia masuk pada satu lam yang lain. Tak? Maka lepas tu kita tambah hamzah kat depan. Maka bunyilah if'alla. Jadi cara dia lagu mana? Fa'ala. Kita tambah hamzah kat depan. Lepas tu lam tu kita ulang 2 kali. Tak? Lepas tu kita idghamkan satu lam kepada lam yang lain. Maka bunyilah if'alla. Asalnya if'alala. Lala tu kita buang baris dia. Salah satu lam. Lepas tu kita idghamkan, masukkan satu lam kepada lam yang lain. Mana masuk mana tu khilaf. Ada kata yang pertama masuk yang kedua masuk yang pertama, khilaf. Jadi bunyinya if'alla. Contohnya hamira. Dalam syarah disebut contoh hamira. Hamira kita tambah hamzah kat depan. Tak, lepas tu lam tu kita ulang 2 kali. Mana ada lam Ustaz? Hamira. Maksud saya ialah lam fa'il. Jadi fa'ala hamira. Yang berbetulan dengan lam ialah ra. Jadi ra tu buat 2 kali. Tambah 2 kali. Tak. Lepas tu kita matikan salah satu ra, kita masukkan salah satu ra kepada ra yang lain, maka bunyilah ihmarra. Ihmarra. Boleh? Tu. Jadi ihmarra yahmarru ihmirara. Mana kemerah-merahan. Ihmarra wajhu Zaidin. Telah kemerah-merahan lah wajah Zaid. Tak, comel lah. Kononnya. Tak. Jadi satu perkara penting kat bawah tu dalam hasyiah saya ni lah. Kitab ni. Qalaidul Ma'ani ala syarhil Kilani li tasrifi Az-Zanjani. Dia punya tasrif, dia punya tambihat, dia punya faedah kat bawah tu ringkas je. Jadi seronoklah nak baca sebab ringkas. Boleh? Jadi siapa yang ada kat Mesir tu bolehlah beli. Cetakan Darul Masyari'. Syarikat Darul Masyari'. Darul Masyari' ni apa tu cetakan apa tu geng-geng apa? Syekh Abdullah Al-Harari. Yang digelar sebagai Habash dan sebagainya tu, yang tu kita tak nak buka cerita tu lah. Kita tak nak buka cerita tu. Yang penting cetakan dia murah. Lepas tu cetakan bahasa ni berkualiti lah. Murah dan berkualiti daripada cetakan yang lain. Tu boleh kumpul lah kitab-kitab dia. Lepas tu kitab-kitab akidah, kitab-kitab dia Ahli Sunnah wal Jamaah, cuma dia syadid sikit. Dan Asy'ariyah, kuat Arab Wahabi, cuma dia syadid sikit. Syadid sikit. Jadi itu kita tak berminat jugalah. Yang terlampau syadid ni. Kita mutawasit pertengahan sampai tidak mengkafirkan sesama kita lah. Okey, ala kulli hal, bila kita sebut benda-benda lagu tu bukan kita nak memburukkan. Kita bukan nak memburukkan. Tapi perkara tu telah berlaku dan ulama sezaman ataupun ulama selepas tu kena ambil ambil tugas masing-masing lah. Jadi kawan ni betul Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, tapi
dia apa tu tak tahan berat. Berat dia tak boleh nak tahan molek, ke depan sikit, terlajak sikit. Jadi orang lain tegur. Kita tidak menghina zat. Hatta apa tu Ibnu Taimiyah, tak, kita tidak sesekali hina zat batang tubuh. Boleh jadi mereka dah masuk syurga dulu lebih daripada kita dah. Tu ulama-ulama besar tu kita kena ihtiram. Sekalipun kita berbeza pandangan dengan mereka. Sekalipun kita pegang pandangan sebaliknya. Seperti pandangan jumhur dan sebagainya. Boleh? Itu adab yang penting tu. Ya, semakin besar ni semakin kita nak bergaul dengan orang yang kita berkhilaf. Dulu masa kecil, dulu masa muda-muda dulu semangat. Aku parti ni kamu parti lain. Bergaduh sakan. Bila besar ni kita buat gelak ketawa sama kita je. Dia gelak ke parti kita, kita gelak ke parti dia. Contohlah kalau geng-geng berparti ni, tak ada ta'assub apa, relax je. Sebab masing-masing supaya je perangai. Faham tak? Tu. Dia santai-santai je, tak payah bergaduh beria. Bukan dapat duit pun. Tak. Bergaduh beria, buat parti lah, buat tu. Dapat duit, tak ada benda pun, tak dapat skepeng pun. Santai-santai je. Tak payah bergaduh-gaduh lah. Kita jadi apa tu, ejen penyatu umat. Boleh? InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Bab ni bab panas ni. Orang anggap bukan-bukan. Kita baca kitab. Kitab ni tak ada orang gaduh ni. Parti apa pun, taba'ada ya taba'adu tu lah baca. Tak baca taba'ada ya taba'idu. Okey. Mana tadi? Hilang dah. Hilang dah. Dari hamira tadi tu. Saya sebut contoh hamira. Tak. Nak jadi apa? Getah. Hamira. Nak jadi ihmara. Kita tambah hamzah kat depan. Ra tu iaitu lam fa'il kita tambah 2 kali. Kita letak ra 2 kali. Lepas tu kita matikan salah satu ra dan kita masukkan satu ra ke dalam ra yang lain. Maka bunyilah ihmarra. Jadi disebut dalam syarah Kailani tu hamira asal dia. Ihmarra asalnya hamira, 3 huruf. Maka di bawah tu disebut satu tambih. Dia bagi tahu hamira ni bukan lafaz yang musta'mal. Bukan lafaz yang musta'mal. Orang Arab tak guna kalimah hamira untuk menunjukkan kemerah-merahan. Hamira wajhu Zaidin, tak. Arab tak guna hamira. Mereka terus guna ihmarra yahmarru. Ataupun ihmarra yahmaru yang akan datang. Boleh? Dia orang tak guna hamira. Boleh? Jadi walaupun disebut contoh dalam kitab hamira, dalam Kailani, tapi dalam ta'liq disebut hamira itu ialah satu lafaz yang ghairu musta'mal, yang tidak digunakan oleh orang Arab. Orang Arab tak kecek lagu tu. Tak. Bila mana orang Arab nak sebut telah merah warna sekian, telah merah warna muka Salah contoh. Mereka tak sebut hamira wajhu Salahin, tak. Mereka guna lafaz apa? Ihmarra ataupun ihmarra. Boleh? Itu tambih yang sangat penting lah. Okay, kita tambih mudah-mudah je. Simple-simple je, benda-benda yang terus baca. Wal qismu salis, yang kisim yang ketiga. Okey, selesai. Jadi kisim yang kedua, kita ulang, 3 huruf asal tambah 2 huruf. Maka 5 huruf. 5 huruf ni terbagi kepada 2. Ada yang dimulakan dengan ta. Ada 2 bab, tafa'ala dan juga tafa'ala. Ada yang dimulakan dengan hamzah. Ada 3 bab. Apa dia? Hilang dah. In fa'ala 1, ifta'ala 2, if'ala 3. Tak. Jadi 3 tambah 2 jadi 5 bab lah. Jadi kesimpulannya, kisim yang kedua ni ada 5 bab. Kisim yang kedua ni ada 5 bab di bawah dia. Wal qismu wasalisu, dan yang ketiga iaitu kisim yang ketiga daripada 3 kisim, daripada 3 bahagian. Maka madihi ala 6 ahruf. Fa'il yang madinya ada 6 huruf. Maknanya 3 huruf asal tambah 3 huruf yang zaid. Tambah 3 huruf yang zaid. Cuba kita baca dulu, ada tambih juga lepas ni. Okey, yang pertama ada dan apa dah?
Dan yang ketiga ni ada berapa? Ada 5 bab. 5 bab. Bab pertama ialah babu istif'al, babul istif'al. Mislu baca matan, mislu istaf'ala. Istaf'ala. Sin kata tu li talab. Kebiasaan kita dengar li talab tak? Jadi istaghfara, memohon keampunan. Istakhraja, memohon, menuntut untuk mengeluarkan. Tak? Sebab tu kalau tak payah masuklah, bab tu jadi panjang. Istaf'ala. Cara nak buat istaf'ala lagu mana? Mudah je. Asalnya fa'ala. Sebab kita sebut memang asalnya sulasi mujarrad. Yang ditambah 3 huruf jadi 6 huruf. Maka asalnya mesti fa'ala lah. Tak boleh sebut selain daripada fa'ala sebab 3 huruf. Jadi asalnya fa'ala. Asalnya apa? Asalnya fa'ala. Okey, kemudian kita tambah kat depan tu apa dia? Hamzah, sin dan juga ta. Hamzah, sin dan juga ta. Jadilah ista. Kita tambah ista. Tak? Fa'ala tambah ista. Hamzah, sin dengan ta. Maka bunyilah istaf'ala. Fa tu kita matikan. Istaf'ala. Nahwu contohnya istakhraja. Jadi istaf'ala, istakhraja. Yastaf'ilu, yastakhriju. Istif'alan, istikhrajan. Istikhrajan. Jadi kharaja, contoh kharaja. Asal kharaja, cara nak buat kita tambah hamzah, sin, ta. Maka jadilah istakhraja. Kharaja keluar. Kharaja Zaidun ilal madrasati. Telah keluar oleh Zaid ke sekolah. Pergi sekolah. Kalau istakhraja, mengeluarkan. Mengeluarkan. Tak? Adalah maf'ul bihi dia tu. Okey. Tak? Asalnya lazim jadi muta'addi. Jadi bab ni kita panggil bab apa tadi? Kita ulang. Babul istif'al. Tak? Selesai. Baca lagi. Yang kedua. Waf'ala. Nahu ihmarra. Ihmiraran. Ihmiraran. Cara nak buat lagu mana? If'ala ni. Asalnya fa'ala. Asalnya fa'ala. Cara nak buat kita tambah hamzah kat depan. Kita tambah hamzah kat depan. Lepas tu kita tambah alif di antara ain fa'il dan juga lam fa'il. Jadi fa'ala. Antara ain fa'il dan juga lam fa'il kita tambah alif. Kita tambah alif. Tak? Tu. Lepas tu lam tu kita ulang 2 kali. Lam tu kita ulang 2 kali. Tak? Lepas ulang 2 kali, dua-dua tu baris atas lah. Dah akan jadi if'ala. La tu satu kita matikan dan kita idghamkan salah satu dengan yang lain. Maka bunyilah if'ala, yaf'alu, if'ilalan. Contohnya yahmarra, yahmarru, ihmiraran. Hamira asalnya, hamira. Cara nak buat, tambah hamzah kat depan. Lepas tu hamira, dan antara ain lam. Antara ain fa'il dengan lam fa'il, kita tambah apa? Alif. Tak, jadinya apa dia? Hamira, himara lah. Jadi akan jadi apa? Hamara. Sekarang akan jadi hamara dulu. Tak. Lepas tu ra tu kita tambah satu lagi. Satu sekali lagi lah. Maka bunyilah ihmarra. Boleh? Jadi hamira asalnya. Kita tambah hamzah kat depan. Lepas tu kita tambah alif. Di antara apa? Di antara ain fa'il dan juga lam fa'il. If'ala. Jadi ihma. Tambah alif satu. Lepas tu ra tu kita ulang 2 kali. Mana kita ulang lam fa'il 2 kali. Lam fa'il tu mewakili ra lah kat sini. Fa'ala, fa'ila, hamira. Tak, ra tu ulang 2 kali. Lepas tu kita masukkan satu ra ke dalam satu ra yang lain. Maka bunyilah hamira, ihmarra, ihmiraran. Jadi dalam syarah tu disebut hamira. Itu pun sama macam tadi lah. Arab tak guna hamira. Arab kalau nak sebut
telah merah muka si Zaid, dia gunakan ihmarra ataupun ihmarra. Apa beza dua ni, ihmarra dengan ihmarra? Dalam matan bina kita dah terang. Kalau ihmarra, kemerah-merahan lah muka Zaid. Kalau ihmarra, bila panjang tu ditambah huruf tu, ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya binaan menunjukkan bertambahnya makna. Jadi kalau tadi kemerah-merahan muka Zaid, sekarang ni sangat-sangat merah dalam muka Zaid. Dia ada sangat tu, perkataan sangat tu. Boleh? Tu. Jadi ihmarra, yahmarru, ihmiraran. Ni tengok elok-elok ihmarra, yahmarru. Pada fi'il asal ihmarra, ada alif tak lepas mim? Ada. Ihma ada alif. Mudhari' ihmar, yahmaru ada alif. Tak? Masuk masdar, alif hilang kat mana? Ihmiraran. Tadi alif selepas mim. Jadi alif tu hilang gimana? Alif tu ialah alif tu telah ditukar menjadi ya. Alif tu telah ditukar menjadi ya. Sebab apa? Sebab sebelum alif tu bagi bawah. Jadi kalau tengok pada matan ihmiraran, sebenarnya lepas mi tu, lepas mim, huruf mim tu ialah alif. Jadi alif tu sebelumnya ialah bagi bawah, tak sesuai lah. Bagi bawah selepas tu alif. Tak, maka alif tu diubah jadi ya. Bunyilah ihmiraran. Boleh? Okey, jadi bab ni nama dia bab apa dia? Babul if'ilal. Bab apa tu? Bab if'ilal. Bab if'ilalin. Okey, bab yang ketiga yang ditambah 3 huruf. Babu apa tu? If'ilin. Okey. Contohnya apa? Tengok baca matan. Waf'au ala. Waf'au ala. Maknanya if'au ala lah. If'au ala. Asalnya fa'ala. Ditambah 3 huruf, bunyi dia if'au ala. Pelik sikit lah bunyinya. If'au ala. Jadi if'au ala ni asalnya ialah fa'ala. Lagu mana nak buat? Mudah je. Kalau baca syarah tu faham, tak ada masalah. Pertama kita tambah hamzah lah kat depan. Fa'ala tambah hamzah kat depan. Kemudian wa an tukarrira aina fi'lih. Kita ulang ain fi'il dia. Jadi fa'ala. Ain fi'il dia, ain tu lah. Ain fi'il tu kita ulang 2 kali. Maknanya kita letak 2 ain. Jadi fa'ala gitu. Fa'ala. Tadi tambah dah hamzah kat depan. Lepas tu antara 2 ain tu kita ada 1 ain tambah 1 ain lagi. Tengah daripada 2 ain tu kita tambah pula dengan waw. Tengah daripada 2 ain tu kita tambah dengan waw. Maka bunyilah if'au ala. Asalnya if'ala. Tapi sebab kita tambah waw antara 2 ain, maka bunyinya if'au ala. Contohnya apa? Ya'syau syaba. Asalnya ashiba. Cara nak buat lagu mana? Kita tambah hamzah kat depan. Lepas tu ain fa'il, iaitu shin. Shin tu kita ulang 2 kali. Jadi shiba lah. Tak, kalau atas wazan ni. Lepas tu apa dia? Kita tambah waw di antara 2 shin tu. Maka jadilah ya'syau syaba. Ashiba tambah 2 shin. Lepas tu tambah waw kat tengah dia. Lepas tu tambah alif kat depan, maka bunyilah ya'syau syaba. Ya'syau syabatil ardu.
Tu ayat sempurna. Ya'shaw syabatil ardu idza kathura ushbuha. Maknanya ialah bila mana banyaknya pokok apa tu, rumput-rumput. Al-ushbu rumput. Jadi ya'shaw syabatil ardu maknanya ialah telah banyaknya tumbuh apa nama rumput tadi tu. Okey. Jadi ya'shaw syaba atau wazan if'au ala. Ya'shaw shibu atau wazan apa ni? Apa tadi? Ya'shaw shibu atau wazan apa? Yaf'au'ilu. Ya'shi syaban atau wazan if'i alan. Bolak-bok sekali ya. Okey, terus. Boleh tak? Cuba respon sikit. Ni tak masuk. Takut tak masuk ni. Cuba respon sikit. Faham tak setakat ni? Saraf ni belajar sejam je tak? Dia senang je sebenarnya saraf ni. Cuba saya terang lagu ni tak tulis. Jadi kalau tulis jadi lambat pula satu hal je. Nak terang sesuatu akan jadi lambat. Jadi saya sebut je nanti rujuk balik. Supaya kita boleh dikhatamkan dalam masa yang segera mungkin lah. Boleh tak? Okey, ada sebarang soalan tak? Okey. Boleh tak setakat ni? Cuba komen sikit. Ustaz, doktor kita, mana doktor? Dr. Fikri Zainal Abidin. Kawan saya di Mesir ni. Sekarang ni tengah praktikal ke Ustaz? Doktor. Dia ambil medical di Mesir. Yang lain boleh tolong komen. Ustaz Syamil kita, Ustaz Amirul, Ustaz-ustaz yang lain, Ustazah Alia kita ada. Siapa lagi ni? Muhammad Syukur, Rajuan Hakim, Zul Hilmi, Arif Aiman, Semuta Hitam. Boleh? Kita baca lagi Okey. Bab yang keempat di bawah kisim apa? Kisim 3 huruf ditambah 3 huruf maka jadi 6 huruf. 3 huruf asal ditambah 3 huruf zaid maka jadi 6 huruf. If'an lala. Cara nak buat if'an lala daripada fa'ala lah. Itu jangan lupa. Sebab asalnya memang 3 huruf fa'ala. Maka nak buat if'an lala caranya pertama kita tambah hamzah kat depan. Lepas tu kita tambah nun antara ain fa'il dan juga lam fa'il. Jadi fa'ala. Antara ain fa'il dan juga lam fa'il. Fa'ala. Antara a dengan la tu. Ain fa'il dengan lam fa'il tu. Tengah tu kita tambah nun. Huruf nun yang mati. Step ketiga kita tambah lam satu lagi. Lam yang hidup. Maknanya fa'ala, lam fa'il tu kita tambah lam satu lagi. Fa'ala sebab dia lam, kita tambah lam. Tapi kalau fa'il lain, kita ikut lam fa'il tu lah huruf apa kita tambah kat dia. Boleh? Maka bunyilah if'an lala. Contohnya iq'an sasa. Iq'an sasa ni asalnya qa'isa. Lepas tu kita sebut apa tadi? Antara ain fa'il dan juga lam fa'il. Jadi fa'ila, bawah tu qa'isa. Antara ain fa'il dan juga lam fa'il. Ain fa'il pada qa'isa ialah ain lah. Lam fa'il dia ialah sin. Antara ain dengan sin tambah nun kat tengah. Lepas tu tambah lagi satu sin tu. Lam fa'il tu yang mewakili huruf sin tambah lagi sin sekali lagi. Lepas tu hamzah tadi sebut dah letak kat depan. Maka bunyilah iq'an sasa. Iq'an sasa ni makna dia apa? Maknanya ialah khallafa wa raja'. Zahaba ila khalfin bisadrih.
kembali raja'an kembali. Jadi makna apa? Iq'an sasa ni apa? Zahaba ila khalfin bi sadri. Dia pergi ke belakang dengan dadanya. Gini, undur ke belakang, jalan undur ke belakang gitu. Tak. Tu. Itu kita panggil iq'an sasa. Ha? Boleh? Raja'a. Makna iq'an sasa raja'a kembali. Ha? Okey. Berbeza kalau ihdidak. Kalau ihdidak berjalan ke depan. Tapi kalau iqinsas tak, itu berjalan ke belakang. Maknanya saya berdiri, saya undur ke belakang. Undur ke belakang. Okey. Jadi apa nama tadi? Iq'an sasa atau wazan if'an lala. Yaq'an sisu atau wazan yaf'an lilu. Boleh? Iqinsasan atau wazan if'in la lan. Okay, bab yang kelima. Okay, bab yang terakhir lah. Bab yang terakhir daripada 3 huruf tambah 3 huruf. Babu alif in la. Tu. Babu if'in la'in. Okay. Contohnya apa? Baca matan. Waf'an la. Nahwu islanqa islinqa'an. If'an la. Nahu islanqa islinqa'an. Cara nak buat if'an la, lagu mana? Tambah hamzah kat depan. Letih dia sebut tambah hamzah semua kat depan tak? Tapi mudah-mudah je insya-Allah. Jadi fa'ala saja, kita tambah hamzah kat depan. Lepas tu kita tambah nun. Nun tu kita tambah antara ain fa'il dan juga lam fa'il. Jadi fa'ala, fa'ala, ala, tengah tu tambah nun. Jadilah anla, anla. Lepas tu belakang tu kita tambah ya. Kita tambah ya. Maka bunyilah if'alai. Tu asal dia lah, if'alai. Lepas tu ya tu tak, kita ubah jadi alif. Maka bunyilah if'ala. Cuma disebabkan asal alif tu ialah ya, maka pada rupa kita kekal tulis rupanya rupa ya. If'ala, belakang tu alif. Tak, belakang tu alif. Tapi asalnya ya. If'ala jadi if'ala. Tak, disebabkan asalnya ya, maka kita tulis tulisan ya. Tulisan ya tak ada titik. Dalil kepada asalnya ialah ya. Walaupun sekarang ni telah ditukar jadi alif. Sebab tu bunyi if'ala, tak bunyi if'alai. Boleh? Okey. Contoh islanqa. Islanqa. Jadi asalnya salaqa. Salaqa. Cara nak buat, kita tambah hamzah kat depan. Tak. Lepas tu kita tambah apa nama tadi kat belakang tu? Tambah ya. Yang mana ya tu diubah jadi alif. Kemudian antara salaqa, ain fa'il dan juga lam fa'il, yang mewakili lam dan juga qaf, kita tambah nun, lanqa. Akhir sekali bunyilah islanqa. Islanqa zaidun. Apa makna islanqa zaidun? Idza nama ala dhahri. Kalau dia tidur di atas belakang dia. Tu. Boleh? Tidur macam ni lah. Atas belakang dia, islanqa. Istilqa. Okey, islanqa islinqa'an. Islinqa'an. Okey. Jadi tadi kita sebut islanqa yaslanqi. Apa huruf akhir tadi? Huruf ya. Ya tu diubah jadi alif. Okey. Bila akhir huruf ya, tengok pada masdar. Islinqayan asal dia. Sebab asal ya belakang tu, maka bunyinya islinqayan. Tapi ya tu diubah jadi hamzah, maka jadi islinqaan. Tu selesai kat situ. Berhenti dah tak? Berhenti ni .
Okey, satu tambih sebelum kita tutup. Kita baca sejam je lah, tak larat. Dia tak susah tapi itulah. Okey, ada 2-3 benda nak sebut. Apa tadi? Hilang dah. Okey. Tadi disebut kisim yang ketiga ni, iaitu kisim 3 huruf tambah 3 huruf. Di bawahnya ada 5 bab. Betul tak? Apa bab dia? Istaf'ala. Kedua, if'ala. Ketiga, if'awala. Keempat, if'anlala. Kelima, apa nama? If'anla. Islanqa. Okay, dalam ta'liq tu disebut sebenarnya ada 6 bab. Sebenarnya ada 6 bab, iaitu bab if'iwalin. Babu al if'iwalin. Babu if'iwalin. Contohnya ijlawadha. Ijlawadha, yajlawidhu, ijliwadhan. Ada satu bab lagi lah. If'iwala. Apa tu? Satu bab lagi. Apa tu? Gua nak sebut ni. If'awala gitu. If'awala, yaf'awilu, if'iwalan. Ni dalam mata bina ada sebut. If'awala, yaf'awilu, if'iwalan. Itu satu bab yang tidak disebut lah. Jadi sebenarnya bab bagi kisim yang ketiga, 3 tambah 3, 6 huruf ni ada 6 if'awala, yaf'awilu, if'iwalan. Contohnya ijlawadha, yajlawidhu, ijliwadhan. Boleh? Allah, selesai kat situ. Ada apa lagi? Okey, kita berhenti pada perkataan musannif wa amma ruba'il mazidu fi fa amsilatuhu tafa'lala tadahrujan waf'alala kahranjama ihrinjaman waf'alalla ka iqsha'araran. Tanbihun al-fi'lu imma muta'addin wa huwa al-fi'lu alladhi yata'adda min al-fa'il ila al-maf'ul bih ka qawlika darabtu Zaidan wa yusamma aidan waqi'an wa mujawizan wa imma ghairu muta'addin wa huwa alladhi lam yatajawaz al-fa'ila ka qawlika hasuna Zaidun wa yusamma laziman wa ghairu waqi'in wa tu'addihi fi thulath al-mujarrad bi tad'if al-'ain. Jamil jiddan kita ni. Jadi kita berhenti kat situ dulu. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita masuk wa ammar rubai. Jadi kita dah selesai apa? Sulasi yang mujarrad. Kita dah selesai sulasi yang mazid. Yang mana sulasi mazid tu ada 3 bahagian. Sulasi mazid tambah 1 huruf. Sulasi mazid tambah 2 huruf jadi 5 huruf. Sulasi tambah 3 huruf jadi 6 huruf. Nanti kita akan masuk rubai mazid. Dia asal 4 huruf. Tak, maka ditambah 1 huruf atau boleh ditambah 2 huruf, jadi 2 bab je lah. Sebab kita sebut sebelum ni fa'al ni dia paling banyak 6 huruf je. Jadi kalau 4 huruf asal, paling banyak boleh tambah 2 huruf je lah, tak boleh tambah 3 huruf. Jadi 7 huruf asal tak boleh. Tu. Okey, boleh. Lepas tu kita akan masuk perbahasan tentang fa'il muta'addi, fa'il lazim. Itu cara nak memuta'addikan fa'il. Tak, ada cara dia lah. Tambah hamzah, tad'ifkan ain,
Tak tambah huruf jar dan sebagainya, kita akan bincang. Kemudian kita akan masuk pula fi'il madhi. Dalam matan bina tak ada dah ni, yang kita nak belajar nanti ni tak ada. Yang sebelum ni semua ada dalam matan bina, yang kita nak belajar ni tak ada. Yang akan minggu depan ni lah. Okey, boleh? Nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna. Tu kita akan belajar minggu depan. Mudhari' pula. Nasar, yang surani, yang suruna, tansuru. Ini penting sangat ni. Terutama balik-balik Mesir ataupun nak pergi Mesir ataupun belajar mana-mana pun. Aib lah kalau kita baca ana yang suru Zaidan. Saya dia menolong Zaid. Patutnya aku menolong Zaid. Mana ana ansuru lah. Ansuru. Ataupun nahnu yang suru. Sepatutnya nahnu nansuru. Jadi kadang-kadang kita tahu bahasa Arab tu, tapi tak berlatih. Jadi sebab tu kena berlatih cakap, berlatih dengar, tengok cerita Arab dan sebagainya. Boleh? Ada soalan tak? Ada soalan? Cuba respon sikit. Ada dah orang respon ni, cubanya tak keluar-keluar. Ajaib sungguhlah. Okey, tak apalah, insya-Allah khair insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab ni berapa kali 16 kali kot insya-Allah. Yang paling banyak 20 kali lah. Kalau boleh kita pergi 16 kali kita khatamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.